Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama saya pada hari ini Muhammad Ridha bin Muhammad, kita akan sama-sama membincangkan berkaitan dengan jenis-jenis qiraat. Jadi pada hari ini saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu jenis-jenis qiraat secara umum dan juga yang kedua jenis-jenis qiraat yang dipelajari, iaitu dalam bentuk nombor. Nanti kita akan lihat. Jadi yang pertamanya adalah jenis-jenis qiraat secara umum, yang mana ini disebut oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga disebut oleh Manna' Al-Qattan di dalam kitab beliau Mabahis fi Ulumil Quran. Okay, yang pertamanya jenis-jenis qiraat secara umum ni dibahagikan, dipecahkan kepada 6 jenis. 6 jenis, yang mana dua daripada jenis tersebut termasuk dalam yang kategori boleh diamalkan, manakala 4 jenis yang lain termasuk dalam kategori yang tidak boleh diamalkan. Jadi saya sebutkan yang pertama adalah kategori yang boleh diamalkan. Jenis pertama adalah jenis qiraat mutawatir. Ini adalah qiraat yang biasa kita dengar, iaitu qiraat yang diterima oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dan bersambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama, dan kebiasaannya yang kita dengar pada hari ini adalah termasuk dalam qiraat mutawatir. Kemudian yang kedua yang jenis boleh diamalkan adalah qiraat masyhur, iaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai darjat mutawatir. Ia sesuai dengan kaedah bahasa Arab ataupun bertepatan dengan kaedah bahasa Arab dan rasam Osmani, dan juga qiraat ini masyhur dalam kalangan qurra. Ini adalah kategori pertama yang boleh diamalkan. Kemudian kategori kedua yang tidak boleh diamalkan ada 4 jenis. Jenis pertama adalah qiraat ahad, iaitu qiraat yang sahih sanadnya. Sahih sanadnya tetapi menyalahi rasam Osmani, menyalahi kaedah bahasa Arab, ataupun qiraat ini tidak masyhur. Okey. Jenis yang kedua tidak boleh diamalkan adalah qiraat syaz, iaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Yang ketiga qiraat maudhu', iaitu qiraat yang tidak ada asalnya ataupun qiraat yang dusta. Dan yang keempat yang tidak boleh diamalkan adalah qiraat mudaraj, iaitu qiraat yang lafaz ditambah ke dalam qiraat sebagai penafsiran, iaitu dalam bentuk penafsiran lah. Jadi keempat-empat qiraat yang tidak boleh diamalkan ini adalah qiraat bermaksud qiraat yang tidak boleh diamalkan bacaannya. Yang kita boleh baca adalah dua jenis di atas, iaitu qiraat jenis mutawatir dan juga qiraat jenis masyhur. Ini secara umum lah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan juga Manna' Al-Qattan. Kemudian ini yang biasa kita dengar. Ini pembahagian kedua yang saya letakkan adalah jenis-jenis qiraat yang dipelajari. Yang pertamanya qiraat 7, keduanya qiraat 10, ketiganya qiraat 14. Ini qiraat yang kita belajar lah. Yang biasa kita dengar di Malaysia ini adalah qiraat 7. Qiraat 7. Kalau di kuis, qiraat 7 dipelajari pada peringkat diploma. Kemudian qiraat 10 sughra dipelajari pada peringkat degree. Jadi qiraat 7 ni adalah qiraat yang ada 7 imamnya, iaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Yang mana qiraat 7 ini dimasyhurkan oleh Imam Al-Syatibi. Apabila kita mempelajari qiraat 7, maka kita akan guna matan Asy-Syatibiyah. Kebiasaannya kita akan guna matan Asy-Syatibiyah qiraat 7 ini. Kemudian bagi yang mempelajari qiraat 10, iaitu dia ada 10 imamnya. Ada 10 imam. Imam yang 7 tadi, yang daripada qiraat 7, ditambah dengan 3 lagi, iaitu Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Al-Ashir. Ini adalah imam-imam qiraat 10. 7 daripada qiraat 7, kemudian ditambah dengan 3 yang lain, yang mana qiraat 10 ini dimasyhurkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari. 7 dan juga 10 ni
Qiraat 7, qiraat 10 adalah qiraat yang kita boleh amalkan. Yang kita boleh baca, yang kita boleh amalkan dalam solat dan juga di luar solat. Sah solat kita apabila kita membaca 7 qiraat ataupun 10 qiraat ini. Manakala jenis yang ketiga iaitu qiraat 14. Qiraat 14 ni adalah qiraat yang selepas nombor 10. Nombor 10 tadi khalaful ashir. Kemudian ada empat imam yang lain selepas imam ke-10 iaitu Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Al-Yazidi dan Al-A'mash. Empat imam ini termasuk dalam kategori qiraat 14. Empat yang berada di belakanglah selepas nombor 10. Dan keempat-empat imam ini termasuk dalam kategori qiraat syazah. Kategori qiraat syazah. Qiraat 14 ni, empat ni dipelajari di universiti ada, di Shubra ada, di Mesir ada. Kita belajar empat qiraat yang syaz ini, tetapi ia tidak boleh diamalkan bacaannya. Tidak boleh diamalkan bacaannya. Jadi kena bezakan antara qiraat 7 dan 10 boleh diamalkan bacaannya, sah apabila kita membacanya. Manakala qiraat 14 ini hanya dipelajari sahaja supaya tidak hilang ilmunya, tetapi qiraat yang 14 ini, empat yang di belakang selepas imam yang ke-10, ia tidak boleh diamalkan bacaannya kerana termasuk dalam kategori qiraat syazah. Wallahu a'lam tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat, iaitu berkaitan dengan ilmu qiraat. Kepada yang ingin bertanya berkaitan dengan ilmu qiraat ini, boleh komen di YouTube channel saya Al-Quran dan Al-Qiraat, ataupun boleh komen di Facebook saya Muhammad Redha. Jadi semoga bermanfaat kepada semua pendengar. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.